FAM ni pilih kasih, takut untuk jatuhkan hukuman kepada golongan-golongan kayangan macam Tunku Mahkota Johor ni. Kalau kata orang lain lah yang buat kenyataan macam ni, confirm FAM akan terus ambil tindakan, dilarang terus daripada terlibat dengan sebarang aktiviti bola sepak dalam Malaysia. Rata-rata ayat lebih kurang macam ni lah yang korang duk jumpa dalam media sosial selepas FAM decide untuk tidak menjatuhkan sebarang hukuman kepada TMJ, walaupun selepas TMJ seolah-olah melondehkan seluar orang-orang yang ada dalam FAM sekarang ni. Tapi persoalannya geng, kenapa sebenarnya FAM seolah-olah takut sangat untuk jatuhkan hukuman ke atas TMJ, dan adakah ni salah satu tindakan untuk diorang cuba menyelamatkan jawatan diorang dalam FAM? Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Alright gang, menurut kod etika yang telah ditetapkan oleh FAM, artikel 61 yang dibacakan bersama-sama dengan artikel 7 dan juga 82, sebenarnya artikel-artikel ni telah menetapkan yang pegawai, pemilik serta permain sesebuah pasukan yang bernaung di bawah FAM adalah dilarang sama sekali untuk mengeluarkan sebarang kenyataan media, termasuklah lisan ataupun secara bertulis, tanpa kebenaran daripada pihak FAM sendiri. Maksud mudahnya dekat sini geng, demi menjaga nama baik FAM serta maruah orang-orang yang ada dalam pengurusan FAM, diorang telah tetapkan yang semua orang yang terlibat dalam pasukan bola sepak yang bertanding dalam Liga Malaysia ni adalah sama sekali dilarang untuk memberi sebarang komen, mengkritik, tak kira lah menerusi sidang media ke ataupun temu bual daripada wartawan-wartawan yang ada ni ke, dan juga IG story serta IG live yang mana benda-benda ni pun mungkin dijadikan bahan untuk melariskan sebuah posting. So untuk mengulas lanjut berkenaan dengan isu pendedahan eksklusif daripada TMJ, kita perlu melihat kepada beberapa konteks mengenai perbualan ataupun temu bual yang dilakukan oleh Astro Arena serta portal Cakap Sukan. Yang pertama sekali kita kena tahu, adakah temu bual tersebut mendapat keizinan ataupun restu daripada pucuk pimpinan FAM dulu sebelum dilakukan? Sebab apa? Kalau kata kita tengok balik pada tajuk temu bual tersebut pun, aku tak rasa FAM telah memberikan kebenaran kepada TMJ untuk mengeluarkan sebarang kenyataan. Seterusnya, melihat kembali kepada kod etika yang telah ditetapkan oleh FAM tadi serta pendedahan yang dilakukan oleh TMJ. Adakah pendedahan-pendedahan yang dilakukan oleh TMJ mencalarkan imej persatuan tersebut? Sebab apa? Kalau katakanlah ya dan benda ni dilakukan oleh individu-individu lain, aku percaya FAM akan memandang serius lah benda ni. Benda ni satu benda yang sangat-sangat berat. Terutamanya apabila kredibiliti pengurusan FAM, terutamanya dari segi perancangan pasukan skuad kebangsaan, yang mana TMJ telah dedahkan mula-mula diorang plan untuk hantar skuad under 23 sebelum planning tersebut diubah di saat akhir untuk bagi skuad Tan Cheng Ho menyertai kejohanan AFF yang berlangsung pada tahun lepas. Selain daripada itu, ketidaktulusan FAM kepada media dan juga penyokong-penyokong setia skuad Harimau Malaya adalah satu lagi poin yang aku rasa sangat-sangat penting yang ditekankan oleh TMJ dalam temu bual tersebut. Sebab apa? Daripada poin inilah kita boleh nampak tahap kejujuran ataupun ketulusan seseorang presiden persatuan tersebut. Dan daripada dua poin ni saja bagi aku dah cukup sebenarnya kalau kata FAM nak ambil tindakan ke atas TMJ, yang mana TMJ telah mengeluarkan kenyataan yang mencalarkan imej persatuan tersebut sekaligus membogelkan segala rahsia-rahsia yang cuba untuk disorokkan oleh Presiden FAM. Kalau kata kita tengok balik pada rekod sebelum-sebelum ni pun, sebenarnya FAM adalah persatuan yang langsung tak bagi muka lah kalau kata ada individu yang cuba untuk mencalarkan imej diorang. Contohnya pada tahun 2012, bekas Presiden KAFA iaitu Tan Sri Anwar Musa telah digantung selama 2 tahun setengah apabila dia secara terbukanya mengkritik prestasi skuad kebangsaan. Dan ketika FAM di bawah naungan TMJ sekitar tahun 2017, bekas pengendali Pahang iaitu Dollah Saleh telah didenda dan juga digantung selama 18 bulan apabila dia telah mengkritik mutu pengadilan FAM serta mengeluarkan kenyataan seolah-olah referi cuba untuk mengatur keputusan perlawanan yang melibatkan pasukan dia waktu tu. Kemudian kalau kata kita tengok balik pada current season yang baru habis iaitu pada musim 2021 yang lepas, coach Sarawak United iaitu E. Elavarasan serta coach baru Kelantan, baru je lantik dah kena gantung, iaitu coach Rizal Zamri Yahya telah digantung oleh FAM
Akibat daripada mengkritik mutu pengadilan juga. Dan yang terakhir, kita tak lupa juga ketika TMJ mula-mula mengambil alih pasukan JDT daripada PBNJ sekitar tahun 2013, sebenarnya baginda sendiri pun pernah mengeluarkan kenyataan yang menyatakan seolah-olah pengadil yang ada dalam Liga Malaysia ni cumalah pengadil yang amatur. Akibat daripada tindakan tersebut, TMJ sebenarnya telah digantung oleh FAM selama 6 bulan, tak boleh terlibat dengan sebarang aktiviti bola sepak. So, selepas mendengar ulasan aku sebelum ni, aku rasa mesti ramai peminat-peminat pasukan JDT marah gila dengan kenyataan aku. Sama jugalah macam FAM apabila dilemparkan dengan pelbagai kecaman oleh netizen. Akhirnya pengurusi jawatan kuasa undang-undang FAM mengeluarkan kenyataan kenapa sebenarnya diorang tak hukum TMJ atas pendedahan yang telah dilakukan. Menurut pihak FAM, sebenarnya TMJ cuma mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang membina sahaja dalam temubual tersebut. So, nak buat apa sebenarnya FAM menggantung seseorang individu yang memberikan komen-komen murni serta pandangan yang membina untuk FAM. Dan dalam masa yang sama juga, dia menyatakan inilah sebab kenapa sebenarnya FAM telah meminda artikel 88 sebelum ni ke 82 untuk bagi lebih ruang kepada orang memberikan kritikan kepada pihak FAM. Cuma persoalannya kat sini, mampu ke pihak FAM untuk kekal konsisten dalam menentukan keputusan kalau katakanlah ada individu-individu lain yang memberikan kenyataan ataupun komen yang membina lepas ni? So, as a conclusionnya guys, korang dengar sini baik-baik. Segala apa yang aku cakap dalam video ni cumalah pandangan peribadi aku je. Sebab apa, aku sendiri pun sangat-sangat gembira apabila FAM decide untuk tidak menjatuhkan sebarang hukuman kepada TMJ. Dan aku akan lebih gembira kalau kata betul lah FAM akan bersikap lebih terbuka untuk menerima kritikan-kritikan daripada individu yang terlibat dalam bola sepak Malaysia sekarang ni. Sebab apa, pada aku senang kalau kata selagi pemegang taruh ataupun ahli gabungan FAM ni seolah-olah dikunci mulut, tak boleh langsung kritik kalau kata ada salah laku ataupun kesilapan yang dilakukan oleh FAM. Selagi itulah sebenarnya orang-orang yang dalam FAM selesa untuk menyelamatkan tengkuk masing-masing. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang mengenai isu ni? Wajar ke sebenarnya TMJ dihukum oleh FAM? Dan korang rasa mampu ke FAM untuk kekal konsisten dalam keputusan-keputusan diorang lepas ni? Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni dengan like, share and subscribe A2N Studio. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu saya daripada aku, gang. Assalamualaikum.